أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi israhli sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahikafi, bismillahisyafi, bismillahimu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa wasamin alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang indah ini dapat dipertemukan lagi kita di dalam program yang seterusnya dalam online kita bersama-sama dengan anak-anak tahun 6, tahun 5 dan tahun 4, juga dari kumpulan inspirasi yang cikgu bawa sama-sama dalam kumpulan ini. Ya, alhamdulillah. Kumpulan inspirasi ini adalah kumpulan yang berkaitan dengan intervensi minda sihat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulakan, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah untuk kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat baginda, kepada seluruh umat Islam, juga kepada guru-guru kita, kepada kedua ibu bapa kita, kepada nenek kita, atuk kita, kaum kerabat kita, seluruh umat Islam, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya, marilah berselawat bersama-sama dengan cikgu. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari ini anak-anak sekalian, anak-anak murid sekalian, kumpulan inspirasi sekalian dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala sentiasa beri rahmat kepada kita. Kita ni, kehidupan kita sebenarnya adalah menumpang belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rahmat yang Allah taala beri. Ya, daripada 100 itu
yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, satu diturunkan kepada kita di atas muka bumi ini. Jadi kita hidup sebenarnya atas rahmat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita hidup, izinkan kita sihat. Yang penting Allah Taala izinkan kita jadi anak-anak kepada kedua ibu bapa kita. Jadi anak yang rajin, itu yang penting. Jadi anak yang tabah, itu yang penting. Jadi anak yang luar biasa, itu lagi penting. Kerana tiada apa yang ibu ayah kita harap dari kita, melainkan kita menjadi anak yang bersungguh-sungguh dalam apa sahaja yang kita hadapi. Kalau kita sedang belajar, kita belajar sungguh-sungguh. Kalau kita sedang bersukan, kita bersukan bersungguh-sungguh. Kecuali pada masa sekarang kita taklah aktif sangat dalam bersukan, kerana kita masih lagi dalam fasa tertentu. Sekarang ini kita fasa 2, nak pergi ke fasa 3, insya-Allah. Jadi yang penting kita lebih fokus, lebih terus bersemangat dalam mengejar impian kita, inspirasi kita. Baik. Alhamdulillah, pada pagi ini cikgu nak teruskan lagi yang berkaitan dengan minda sihat, intervensi minda sihat. Cikgu akan pergi secara lebih mendalam lagi. Yang pada hari ini kita tahu bahawa kehidupan kita, perjalanan hidup kita dan persekitaran kita, dan kita juga biasa mendengar istilah-istilah yang disebut, dan istilah ini semakin popular, semakin terkenal, dan kita akan hidup dalam pandemik, stres, depression dan anxiety. Dan stres, depression dan anxiety ini adalah sebenarnya kita akan hidup dalam bersama-sama dengan perkembangan ini. Walaupun tanpa kita sedari, dia terus berjalan dan dia terus berlaku disebabkan dengan persekitaran yang berlaku sejak 2 tahun ke belakang ini, iaitu stres yang dikaitkan dengan tekanan, depression yang dikaitkan dengan kemurungan, dan anxiety dikaitkan dengan kebimbangan. Jadi sebenarnya stres, depression dan anxiety ini dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan bagaimanakah otak kita bekerja. Dalam diri kita ni, seperti mana yang cikgu telah sebut pada waktu yang lalu, kehidupan kita mengikut kajian sains kesihatan, sains kedoktoran, sains yang mengkaji tentang otak manusia. Hidup kita ini Allah Subhanahu Taala takdirkan bahawa di dalam tubuh badan kita manusia ni ada satu organ yang dipanggil otak, ataupun ada istilah sebut minda. Di dalam otak ini ada yang diberi nama otak depan, otak tengah, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Kemudian banyak ahli sains, ahli yang mengkaji tentang otak ni, dia membahagi-bagi otak. Untuk apa? Untuk mudah kita mempelajari, memahami apakah fungsi otak itu. Baik, secara umumnya kalau otak bahagian kiri kita ni, dia mengurus ataupun dia mengendalikan ataupun dia memberi isyarat kepada anggota sebelah kanan tubuh badan kita, dari kaki sampailah kepala. Dia beri isyarat pergerakan ke ataupun tindak balas kepada persekitaran ke. Kemudian dari sebelah kanan pula otak kanan, dia mengendalikan ataupun berinteraksi ataupun mengawal anggota-anggota yang sebelah kiri. Itu asas. Bagaimana otak bekerja? Otak sebahagian besarnya bekerja dengan berfikir. Jadi fungsi otak yang disebut sebagai berfikir itu adalah sebenarnya tugas utama otak. Dan di dalam otak ni bagaimana dia berfikir? Dia berfikir istilah berfikir ni diberi oleh ahli sains untuk kita memahami, dan dia bekerja dengan anggota-anggota yang ada di dalam otak itu. Apa yang ada di dalam otak tu? Sebahagiannya disebut sebagai neuron ataupun neurons transmitter. Dia organ-organ yang halus, urat-urat, kita panggil urat-urat yang halus yang ada di dalam otak kita ni, dia bekerja. Bagaimana dia bekerja? Dia bekerja disebabkan oleh tindak balas persekitaran yang berlaku di sekeliling kita.
Okey. Otak ni bekerja, dia beri isyarat kepada tubuh badan akibat ataupun implikasi ataupun dia memberi respon kepada persekitaran yang ada di dalam ataupun di luar tubuh badan kita. Jadi kebanyakannya otak kita ni bekerja, contoh seperti yang contoh yang lalu cikgu sebut sebagai sentuhan kan. Jadi daripada sentuhan tu dia berinteraksi dengan alam. Kalaulah tangan kita pegang ataupun terkena jarum yang tajam itu, jadi dari deria yang ada, saraf-saraf yang ada di hujung jari ni, dia menghantar secara cepat melalui urat-urat saraf yang tangan, kemudian disambungkan di bahagian spinal kita ni ada urat yang dipanggil spinal, kemudian bersambung terus kepada yang di bahagian otak melalui transmitter yang bergerak ni, kemudian di hujung dendrit ni dia menghantar terus kepada anggota supaya anggota tu diangkat, kerana di sana otak telah memberi isyarat ataupun telah memberi takrif bahawa tangan itu berasa sakit. Bila sakit, melalui tindakan yang tanpa kita kawal, kita telah tarik. Jadi itu adalah sebenarnya tugas-tugas otak yang kita boleh faham secara mudah. Kan kalau kita nak kaji, kalau kita nak jadi seorang doktor, siapa yang ada dekat sini bercita-cita menjadi seorang doktor, dia akan belajar tentang, salah satunya dia akan belajar tentang otak manusia. Itu Jadi pada hari ini cikgu nak sebut tentang bagaimana otak manusia ini apabila dia berfikir tentang perkara-perkara yang melibatkan kehidupan manusia kita. Kita ni bila kita hidup, kita akan berusaha untuk hidup dengan selesa. Jadi kita fahamlah bahawa ayah kita ataupun ibu kita yang bekerja itu mencari pendapatan. Sama ada dia mendapat gaji secara bulanan, dapat imbuhan secara bulanan, dapat imbuhan secara mingguan, ataupun dapat imbuhan ataupun gaji secara harian, sebenarnya adalah untuk mencari nafkah. Nafkah itu adalah untuk digunakan, kalau dalam bentuk duit itu digunakan untuk mendapatkan kehidupan yang selesa. Daripada gaji yang ibu ayah kita dapat tu, dia dapat untuk kehidupan yang selesa. Kehidupan yang selesa itu sebenarnya adalah ditakrifkan oleh otak kita. Otak kita berfikir, oh ni kehidupan yang selesa macam ni. Kita hidup dalam rumah yang selesa, ruang rumah yang kita rasa kita selesa pada kita, ada kipas, ada aircon, kita boleh hidup, kita boleh bernafas secara baik. Kemudian kita boleh hidup berkeluarga, kita boleh berkomunikasi dalam keluarga, begitu juga dekat luar. Itu semua ditakrifkan oleh otak kita, oleh fikiran kita. Dia bertindak balas. Kalau dia fikiran kita kata dia bertindak balas, kata dia menyampaikan maklumat, diri kita ni, manusia yang hidup dalam keadaan selesa ni, dia menyatakan kita dalam hidup keadaan selesa, tidak tertekan, maka otak kita dalam keadaan yang baik, otak kita dalam keadaan yang sihat, dan kita hidup dalam keadaan sihat, maka kehidupan kita dalam keadaan sihat. Tetapi kalau sekiranya tadi cikgu kaitkan tadi, ibu kita, ayah kita kerja untuk mencari keselesaan, tetapi sebaliknya kita dapati di luar sana ada orang yang hidup tidak selesa. Hidup tidak selesa maksudnya pendapatan pada waktu ini, kalau ada ayah yang bekerja pada hari ini dalam keadaan yang kita kata pendapatan tu hanya sekadar cukup saja untuk kehidupan, itu masih lagi dalam keadaan yang boleh kita katakan selesa. Tetapi ada dalam kalangan kita kehidupannya dalam keadaan yang sangat sukar, sangat susah. Susah bagaimana? Ada dalam kalangan ayah ibu kita yang terpaksa berhenti kerja. Bila berhenti kerja, maka pendapatannya tak ada atau pendapatannya kurang, jadi kehidupannya tidak selesa. Jadi begitu kehidupan manusia, kehidupan seharian. Kalau kita pula sebagai seorang murid, seorang anak, kita cerita kalau di sekolah ataupun
secara online yang kita belajar sekarang ni. Kita berhadapan dengan keadaan belajar yang kita semakin lama semakin sesuai dalam keadaan sekarang. Tapi bagaimana pula pada waktu yang mula-mula dulu, Mac 2020, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Lepas tu kita naik sekejap pada tahun ini. Kemudian kita cuti balik bulan Mac sampai sekarang. Kita sentiasa merasakan ikhtiar untuk mencari kesesuaian belajar. Ada dalam kalangan kawan-kawan kita kata dia rasa macam jemu, dia rasa macam malas. Makin lama, mula-mula dulu dia semangat, tapi sekarang dia rasa keupayaan dia, rasa keazaman dia, rasa semangat dia semakin menurun. Kerana banyak benda-benda dia tak dapat buat, terutamanya kepada yang aktif, yang aktif bermain bola, yang aktif bermain badminton. Dia rasa bila belajar tak dapat bermain, dia rasa macam dia tak rasa kecewa, tapi dia rasa tak lega, dia rasa macam tertekan. Dia rasa macam diri dia tak rasa bebas. Nak buat apa yang dia nak, tak boleh buat. Jadi apa yang dia rasa dia nak buat tapi dia tak boleh buat, dan dia tak dapat melepaskan perasaan dia bertemu dengan kawan-kawan. Kan kita ni hidup bersosial. Anak-anak yang sekolah, dia bersosial, berkawan, bermain, tapi dia tak dapat berkawan, dia tak dapat bermain. Dia rasa macam diri dia terkongkong, dia rasa macam jemu, dia rasa macam tak puas. Nak belajar pun rasa macam kurang semangat. Itulah sebenarnya takrif yang diberi oleh otak kita. Dan bila kita takrif yang diberi otak kita tu, kita sesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pakar-pakar kesihatan ataupun dunia kedoktoran. Kalau yang macam ni namanya stres. Kalau ada ciri-ciri ni, nama dia depression. Dan kalau ada ciri-ciri yang ni, nama dia anxiety. Yang itulah yang dipanggil sebagai tekanan. Jadi sebenarnya yang berlaku yang dikaitkan dengan tekanan tu datangnya dari mana? Datangnya daripada interaksi proses pemikiran dan persekitaran. Jadi kalau kita berlaku dalam keadaan tekanan macam ni, kita rasa tak gembira, kita rasa kurang semangat, nanti kita akan terjebak dengan emosi yang lebih dalam, yang lebih berat. Jadi kalau contoh emosi, kita rasa emosi ni, kita rasa jemu, kita rasa bosan sangat, tak boleh bermain. Kalaulah sifat jemu, sifat bosan, sifat kita rasa macam ada dah perasaan malas ini, kalau disimpan, kalau dia bertahan, kalau dia lama, kalau dia tinggal dalam fikiran kita, bila emosi kita kata rasa malas lah, rasa bosan lah, secara tak langsung nanti dia akan beri isyarat kepada tubuh badan kita jadi lemah, tak cergas. Tu masalah dia. Bila dia berlaku, kalau ikut kajian kedoktoran, kajian sains, kalau dia berlaku lebih dari 2 minggu, kita rasa bosan ni dah, kita rasa macam dah lama sangat lah, lebih daripada 2 minggu ke, dah 3 minggu ke. Yang tu lah, bila dia kekal lama, bila dia lekat dalam diri kita, macam kita nak berlari pun, dulu kita rajin berlari, tapi kita rasa macam malas. Nak tengok orang kalau, tapi sekarang dah bangkit sikit lah sebab kita nak pergi fasa 3 kan. Tapi kita nak sebelum ni, tapi walaupun bagaimanapun kita nak sesuaikan dengan fasa baru ni, bukannya semangat tu akan terus bangkit secara semerta. Dia akan sikit-sikit. Jadi kalau mengikut apa yang disampaikan oleh Dr. T. Lee Chin daripada Hospital Permai Johor Bahru, dia menyatakan bahawa kalau kita kekal malas ke atau rasa sedih ke dan sebagainya lebih daripada 2 minggu, dia akan melekat. Dan bila dia berlaku lebih 2 minggu, itulah yang dimasukkan sebagai stres. Jadi orang tu kalau dia dah 2 minggu, dia rasa malas, dia rasa tak mood, malas nak berfikir, kemudian dia bertukar perasaan dia daripada gembira, asyik nak marah saja. Dia sebenarnya dia sikit-sikit dah masuk dalam situasi dia berada dalam keadaan stres, STRES ataupun tekanan. Apa yang ditekan? Apa yang kena tekan dalam diri kita ni? Tangan ke? Ataupun fizikal ke? Dia memberi penekanan pada emosi.
Kerana sebenarnya emosi ni adalah tindak balas persekitaran yang kita lalu tadi, masalah-masalah yang kita lalu tadi, perkara yang kita sebut tadi dah lama 2 minggu, dia duduk dalam diri kita dan kita dah masuk dalam stres. Okey, kalau orang tu dah duduk dalam 2 minggu ataupun lebih dalam stres, tu yang jadi malas, tu yang jadi tak semangat. Jadi apa lagi tanda-tanda lain? Tanda-tanda lain lagi apa dia? Siapa tahu? Orang yang duduk dalam stres ni, apa lagi tanda-tanda lain? Siapa boleh beritahu? Bukalah video tu, nampak wajah, tak apa. Apa lagi? Resah. Resah, betul. Dia resah, gelisah, duduk pun tak tenang. Dia tengok TV pun tak boleh duduk. Resah ni maksudnya dia tak boleh duduk dalam satu tempat tu tak boleh lama. Seminit aja dia pun dah bangun. Pandangan dia tak boleh fokus pada satu tempat saja. Satu saat pindah, satu saat pindah. Lepas tu nafas dia, macam mana orang resah? Siapa boleh beritahu? Nafas dia laju. Ya. Nafas dia laju. Kerana apa? Kerana otak dia beri isyarat kepada tubuh badan dia tak selesa. Bila tak selesa, dia menyebabkan jantung dia membuat pengepaman lebih kuat, lebih laju. Lagi apa? Bagus. Okey. Apalah, tak kisah. Kemudian rasa malas. Rasa malas ni bukan rasa malas nak buat buku ke, nak nulis ke. Benda yang dia suka buat, dia rasa malas nak buat. Benda yang dia selalu buat apa? Dia suka main basikal, tapi hari tu tak nak main basikal. Dia selalu main sepak bola dekat tepi rumah, tapi hari tu tengok bola pun dia rasa tak semangat. Dia selalu main skipping, melompat, sekurang-kurangnya 100 ataupun 200, tapi hari tu dia tak minat. Tu pun tanda-tanda dia. Dia duduk aja. Kemudian dia rasa macam diri dia berat. Dia yang dia minat dia pun tak nak buat. Tu dia masuk tanda. Kemudian kalau makan, macam mana orang stres? Siapa tahu? Makan. Fatimah, macam mana? Laju. Makan? Macam mana? Laju-laju. Makan laju-laju. Salah satu makan laju. Salah satunya selera makan hilang. Selalu dia makan, kalau misalnya kata mak dia masak yang dia suka, dia suka masak, dia suka makan makanan asam pedas. Dia suka sangat lauk asam pedas. Kalau ibu dia buat asam pedas ikan baung tu, sampai 3 pinggan dia bertambah. Dia makan dia sikit je, tapi dia 3 kali tambah. Jadi kalau dia ada stres, dia tengok ikan baung tu pun dia tak selera. Walaupun ikan baung tu, makanan asam pedas ikan baung tu, masak lemak cili api ikan baung tu memang dia suka. Tetapi oleh kerana fikiran emosi dia tak stabil, dia nak makan pun mak dia yang suruh makan baru dia nak makan. Tu sebenarnya tanda-tanda orang tu stres. Yang dia suka, yang dia minat, yang dia selera hilang. Dia suka makan ikan patin ataupun dia makan ikan apa lagi, ikan mayong. Ikan mayong asam pedas dia suka, tapi bila dia tak makan, tu tanda dia. Kalau siapa kita tengok kawan-kawan kita ada yang macam tu, kita boleh tengok dia. Kita jangan kata dia stres, kita tengok betul ke tak. Kalau dia pagi dia macam tu, petang pun macam tu. Kalau dia pagi dia tak selera tapi petang dia selera, tu mungkin dia okey. Tapi pagi tak okey, petang tak okey, malam tak okey, tu kita boleh kata dia dia dalam keadaan yang stres. Kemudian susah nak fokus pada satu kerja, satu tugas, susah nak fokus. Tadi dah sebut tadi kan. Bila nak buat kerja ni, kalau kita buat kerja sekolah, PDPR yang cikgu bagi tu kan, kerja-kerja sekolah cikgu bagi kan, bila kita ada kerja tu kan, kita kena fokus baru kita boleh buat. Terutamanya macam soalan matematik yang memerlukan bila baca kita kena faham soalan ni dalam bentuk masalah. Caranya, langkahnya kita kena tahu. Kalau orang tu dia tak boleh fokus, dia tak boleh nak cari jalan pengiraan. Kalau macam bahasa Melayu tadi cikgu tengok tahun berapa tadi, soal karangan berformat ke apa tadi? Karangan apa? Siapa tahu? Bahasa Melayu hari ni belajar. Karangan berformat ke karangan berstruktur ke kan? Kalau dia dalam keadaan stres, kalau dia baca, dia tak boleh faham macam mana nak buat karangan mengikut format yang disediakan tu. Macam mana dia nak faham bila dia tengok YouTube panduan membuat karangan. Jadi dia tak boleh beri tumpuan. Itu yang jadi malas, hilang semangat. Kemudian
Yang paling teruk sekali ni yang paling bahaya sekali. Yang paling bahaya, yang paling teruk, mungkin stres dia dah lama sangat, dah hampir 6 bulan, 7 bulan, dia rasa macam tak ada harapan. Tu bahaya tu. Tak ada harapan macam mana? Tak ada semangat. Kalau buat kerja pun nanti dia kata tak boleh selesailah kerja ni. Macam tu. Kalau buat kerja ni kan, kalau cikgu suruh buat ni, alah tak sempurna kerja tu kan. Mesti tak siap lah dalam hati dia. Dia letakkan harapan, ni mesti tak siap kerja ni kalau nak buat ni. Macam tu. Jadi dia tak ada perasaan tu. Dia rasa macam tak ada harapan. Itu yang bolehlah kita kata di bawah. Yang paling teruk sekali, yang paling hebat sekali, yang paling dalam, tak ada harapan lah nak hidup. Kalau macam ni susah sangat. Kalau ada perkataan macam tu, kalau adalah harapan fikiran yang macam tu, itu maksudnya orang itu di individu tersebut di dalam fasa yang mesti dapat pertolongan orang lain. Jadi siapa-siapa yang ada perasaan macam tu, dia rasa gelisah, lepas tu rasa macam tak ada harapan, teruk sangat, rasa macam sedih sangat, rasa macam nak lari dari rumah, misalnya kata, ada rasa macam nak cederakan diri. Kalau cederakan diri puas. Itu sebenarnya orang tu dia stres dia dah tingkat melampau. Dia bukan stres saja, mungkin dia dah kemurungan, dah masuk anxiety, dah masuk kebimbangan dan sebagainya. Tu dia. Kemudian bila dia dah ada rasa macam tu, nanti kalau dia nak buat keputusan, kalau macam ni dia tak boleh berfikir. Kalau dia berfikir, kalau dia buat keputusan, banyak keputusan orang yang seperti itu, dia dah tak boleh fokus, dia dah tak boleh fikir, dia rasa lemah, dia rasa sedih, dia rasa tak ada masa depan, dia tak percaya pada diri dia. Orang macam tu biasanya dia buat keputusannya salah. Tu bahaya. Keputusan salah lah. Dia buat keputusan baiklah daripada rumah. Susah sangat orang semua dalam rumah ni asyik nak marah dia je. Misal kata, padahal orang tegur, tapi dia rasa orang marah dia. Orang tegur sikit saja, padahal dia rasa macam orang tu marah dia sangat, hina dia sangat. Tu tanda-tanda bahagia. Jadi kalau ada yang macam tu, orang ni dia tu, siapa saja yang ada dalam keadaan tu, dia mesti melalui satu fasa, iaitu perlu mendapatkan pertolongan orang lain. Jadi siapa-siapa yang ada perasaan sedih sangat, rasa tak semangat, rasa macam malas, dia kena minta tolong. Ataupun dia kena bercakap dengan orang lain. Cakap dengan kakak dia ke, cakap dengan abang dia ke, cakap dengan ayah dia. Kalau tak boleh dengan ayah dia, telefon kawan dia, beritahu kawan dia. Dan siapa-siapa kawan-kawan dia yang dapat kawan dia beritahu begini, begitu, begini tentang diri dia, beritahu ayah kawan dia tu, ataupun beritahu cikgu, insya-Allah. Sebab hidup ni kan kita nak apa? Menyesuaikan diri. Bukan kita nak menyelesaikan masalah. Sebab kehidupan kita ni menyesuaikan diri. Ingat tu, kehidupan kita ni menyesuaikan diri kita pada keadaan yang kita lalui. Kita tak boleh ubah keadaan tu. Kita yang kena ubah keadaan kita. Kalau kita orang susah, kita tak boleh nak kata tak boleh salahkan, tak boleh keadaan-keadaan semasa kita ni jadi susah. Kita yang kena ubah diri kita. Kita ni kalau kita belajar perlahan, lambat kita faham, kita tak boleh salahkan orang yang mengajar kita. Kita yang kena ubah diri kita, cara kita berfikir. Tu cara dia. Bila kita berhadapan dengan perkara-perkara itu, kita kena ada step-step untuk mengurus stres kita. Dipanggil ABC stop. Kaedah dia ABC. A itu apa? Kita fikir apa bila kita rasa kita tak selesa, bila kita kata kita lemah, bila kita kata kita tak ada semangat, kan? Kita tanya diri kita, apa sebenarnya masalah yang sedang aku hadapi ni? Apa? Duduk relax sekejap, tanya kawan, kau tengok aku macam mana? Awak tengok saya macam mana? Kawan kita kata, ya saya tengok awak ni macam lemah aja, tak ada semangat aja. Oh tak ada semangat Bila tak ada semangat, kita fikir apa sebenarnya yang menyebabkan kita tak ada semangat. Oh, kita ada semangat ni sebab kita dah lama sangat belajar macam ni. Asyik belajar sorang-sorang aja. Jadi, bila kita berfikir macam tu, kita kena pergi pada B. Bagaimana kita berfikir cara tu? Oh, kita fikir cara tu, sebenarnya otak kita fikir, bila kita belajar cara yang sekarang ni, kita menyebabkan kita hilang semangat. Jadi untuk itu, kita pergi pada C. Kita ubah cara kita fikir. Oh, mungkin
cara ataupun kedudukan saya belajar tu, duduk dalam bilik je tu menyebabkan saya tak semangat. Jadi kena ubah. Jadi kita fikir, saya kena ubah cara saya belajar. Saya kena ubah kedudukan kat mana saya belajar. Saya kena ubah alat-alatan saya. Saya kena sediakan tempat yang baik untuk saya belajar. Jadi tukar yang itu. Barulah kita akan lebih ataupun kita akan datang untuk semangat untuk belajar. Kita kata kalau kita fikir kita lemah, kita lesu ni kerana kita tak dapat bermain. Kita ni aktif bola sepak, kita ni aktif bola badminton, kita ni aktif permainan payunan, kita suka berlari, kita suka main basikal. Jadi kita tak dapat main tu semua, kita jadi lemah. Jadi kita fikir, kita kata kita tak dapat main, kita jadi lemah. Kita fikir kita tak dapat main, kita lemah. Kita ubah. Adakah itu saja yang menyebabkan kita, adakah ada cara lain menyebabkan ataupun kita nak pindahkan boring kita tu, malas kita tu, tak ada semangat tu hanya dengan basikal saja ke? Hanya bermain saja ke boleh menyelesaikan masalah tu? Kita fikir, sebenarnya ada cara lain. Dalam keadaan sekarang ni mungkin kita tukar. Aktiviti apa contohnya? Melukis. Satu lagi, tengok, buka YouTube ada nasyid, kita bernasyid, kan? Lepas tu kalau kita tak puas lagi bernasyid, kita tulis lirik nasyid. Kita tiru lirik nasyid tu, kita tukar pada lirik yang lain yang kita buat sendiri. Jadi rupanya seronok. Kita apabila kita melihat media massa ada lagu-lagu, kemudian kalau kita dah lama sangat tak mengaji, kita tukar pada video-video ataupun YouTube tentang mengaji. Bila kita dengar, contohnya ada nama ustaz siapa tu yang Indonesia tu, suara yang sedap, yang kemudian ustaz-ustaz dekat Malaysia kan, ustaz yang jadi imam dekat Masjid Shah-Alam tu kan, dia boleh tiru suara imam-imam solat, imam-imam Masjidil Haram tu. Bila kita dengar, rasa seronok, rasa gembira. Rasa gembira. Jadi bila rasa gembira, itulah sebenarnya kita tukar yang tadi tu. Fikiran kita kata tak dapat bermain, kita rasa lemah. Rupanya ada aktiviti lain yang boleh tukarkan diri kita jadi gembira dengan kita buat aktiviti yang cikgu sebutkan tadi. Itu dia. Kita kenal punca, lepas tu kita tengok macam mana cara berfikir, lepas tu kita ubah cara kita berfikir. 3. Kemudian seterusnya ada satu peringkat seterusnya ialah stop. A, B, C, stop. Stop tu apa? Stop tu terus berhenti. Bila kita rasa kita stres, terus kita berhenti dan kita cari punca-puncanya. Macam mana cari kita nak cari puncanya tadi? Macam mana kita nak betulkan pemikiran kita? Kita ambil T, take a step back. Kita macam melangkah satu langkah ke belakang, kita diam. Kita bayangkan perkara yang telah berlalu tu, yang kita boring tu, yang kita malas tu, yang kita tak ada semangat tu, kenapa? Kemudian bila kita dah perhati, rupanya kita salah fikir. Bukan bermain basikal saja boleh kita menghilangkan boring kita, semangat kita. Bukan bermain bola saja, bukan main skipping saja. Rupanya ada benda lain lagi yang banyak sekeliling kita boleh buat. Itu namanya observation. Kita perhati. Lepas kita yakin observation dan kita cari alternatifnya apa? Tengok persembahan-persembahan yang kelakar, kan? Betul. Okey, kemudian selain daripada itu kita tengok apa lagi? Kita tengok YouTube, kita belajar lagu-lagu, kita tengok ada lagu-lagu nasyid, lepas tu kita tengok ada program-program nyanyi, talent, kemudian kita masuk pertandingan-pertandingan online yang ada sekarang ni kan. Berlari yang terbaru sekali yang fizikal tu. Berlari, ambil kita rakam, kita isi dalam perisian yang disediakan tu, kita berlari, kita ambil gambar dan kita hantar. Jadi itu juga boleh menghilangkan rasa jemu kita. Kemudian bila kita dah yakin apa yang kita nak buat itu yang kita nak buat, kita proceed dia. Kita setuju dan kita buat. Itulah dia. Jadi hari ini cikgu dah terangkan tentang stres, apa yang menyebabkan tentang stres, bagaimana fikiran itu, bagaimana proses fikiran itu, boleh menyebabkan kita stres, dan apa ciri-ciri orang yang stres tadi kan. Ciri-ciri orang stres tu apa, cikgu dah senaraikan, dah beritahu. Kemudian
Anda pun dah faham salah satunya. Kemudian kita ada kaedah untuk mengatasi stres tu. A, B, C, S, T, O, P. Baik. Siapa yang boleh sebut kepada cikgu apakah fungsi otak? Apa tugas otak? Siapa boleh sebut? Apa tugas otak? Saya Nur Liza atau apa tu kalau nak keluar pola. Berfikir. Ya, apa dia? Berfikir. Otak kita tugasnya adalah untuk berfikir. Betul. Apakah contoh reaksi daripada otak kita berfikir? Siapa beritahu? Otak kita akan beri reaksi menyebabkan kalau dia reaksi itu reaksi yang memberi tekanan, kita akan rasa tertekan dari sudut emosi. Baik. InsyaAllah kita akan berjumpa pada masa-masa yang akan datang dan cikgu akan tanya apakah perkembangan yang seterusnya. Jadi untuk pertemuan akan datang, insyaAllah kita doakan kita dapat bersama-sama lagi. Dan siapa-siapa yang ada dalam pertemuan kita pada hari ini, cikgu ucapkan tahniah, terima kasih kerana anda semua masih bersemangat dan teruskan semangat itu, ya. Jadi marilah sama-sama kita tutup perjumpaan kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attention. Always be inspired. Attention. Always be inspired. Sekali lagi. Attention. Always be inspired. Sekali lagi last. Attention. Always be inspired. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.